Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas Ustaz Azlin. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat bersama keluarga di rumah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam bahagian ibadah. Bahagian ibadah unit 3, wuduk sempurna. Wuduk sempurna. Okey, boleh buka buku teks muka surat 96. Okey, 1. Perhatikan dan fahami. Perhatikan dan fahami. Okey, di sini dia ada persoalan di bawah. Dia tanya, mengapakah kita perlu berwuduk? Mengapakah kita perlu berwuduk? Okey, jadi di cartan ni dia bagi tahulah apa tujuan kita berwuduk. Okey, yang warna hijau ialah wajib berwuduk. Nah, 3 gambar ni. Dan yang warna merah sunat berwuduk. Bila masa kita wajib untuk berwuduk, bila masa kita sunat untuk berwuduk. Okey, untuk yang wajib ada 3 gambar. Okey, yang pertama ialah ketika hendak solat. Kalau kita hendak solat, kita wajib berwuduk. Okey, kemudian yang kedua, ketika menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran pun wajib berwuduk. Dan yang ketiga iaitu tawaf. Tawaf ni yang kita pusing Kaabah tu, itu namanya tawaf. Okey, kalau tawaf pun dia wajib berwuduk. Okey, seterusnya untuk bagian yang sunat berwuduk, bila masa pula sunat? Okey, yang pertama sebelum tidur. Sebelum tidur kita disunatkan untuk berwuduk. Okey, sebelum tu Ustaz akan beritahu dulu maksud sunat ni ialah perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita buat, kita akan dapat pahala. Okey, jadi sini bila waktu yang sunat untuk berwuduk, okay, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada antara 5 contohnya. Yang pertama ialah sebelum tidur. Kita disunatkan berwuduk sebelum tidur. Okey, yang kedua, ketika ingin menuntut ilmu ataupun ketika ingin belajar, disunatkan untuk berwuduk. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran tetapi kita tidak sentuh. Macam contoh dalam gambar ni, dia baca Al-Quran di skrin komputer. Kalau begitu tidak perlu berwuduk, tapi disunatkan. Kemudian bila lagi ketika masuk ke dalam masjid, disunatkan untuk berwuduk. Dan yang terakhir, untuk mengawal kemarahan. Kalau anak-anak marah, ya, marah dengan ibu bapa kah, marah dengan kawan-kawan kah, ambil wuduk. Ya, disunatkan ambil wuduk untuk meredakan kemarahan. Okey, seterusnya buka muka surat 97. Di sini ada perbualan anak murid dengan dia punya guru, dia punya ustaz. Okey. 2. Baca dan hayati. Baca dan hayati. Wuduk jadi amalan. Okey, nombor 1. Yang murid lelaki tanya, Cikgu, apakah erti wuduk? okey, jadi cikgunya jawab, wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Itu ialah pengertian wuduk. Cikgunya cakap lagi, kita digalakkan agar sentiasa berwuduk kerana banyak hikmahnya. Antaranya, yang pertama menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah. Yang kedua, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Lepas tu pelajar perempuan ni pun cakap, Kalau begitu, saya pun mau belajar dan mengamalkan wuduk yang sempurna serta melazimkannya. okey, itu kata itu ialah perbualan dalam muka surat 97 ni. Okey, kemudian kita pergi pula muka surat 98. Nombor 3, fahami dan amalkan. Fahami dan amalkan ini ialah tata cara untuk berwuduk. Macam mana cara kita untuk berwuduk. Okey, di sini ada dia warnakan, dia labelkan gambar-gambar ni dengan 2 warna. Kalau warna biru, itu ialah rukun.
Rukun wuduk maksudnya benda tu mesti dibuat ketika berwuduk. Dan kalau gambar tu dilabel dengan warna merah, itu ialah sunat. Maksudnya kalau kita tertinggal pun tidak apa, tapi digalakkan untuk dibuat. Itu sunat. Okey, jadi kita tengok gambar yang pertama. Labelnya dia berwarna merah, iaitu sunat. Okey, yang pertama bersugi. Bersugi di sini menggunakan kayu sugi tu, kayu sugi. Kita bersihkan kita punya mulut dulu dengan bersugi. Kalau tidak ada boleh juga dengan berus gigi lah. Ya, kalau tidak ada sugi. Yang kedua, warna merah lagi maksudnya sunat, iaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas itu yang ketiga, warna merah, perkara yang sunat, membasuh tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Okey, cuci tangan ya 3 kali. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur ni ialah memasukkan air ke dalam mulut. Lepas tu kamu cuci mulut kamu tu. Itu namanya berkumur-kumur. Okey, sambungannya di muka surat sebelah ya. Sambungannya di muka surat sebelah. Nombor 5. Memasukkan air ke dalam hidung. Okey, lepas kumur-kumur tadi kita masukkan air ke dalam hidung. Macam mana? Ambil air, hirup sedut air tu supaya dia masuk ke dalam hidung, dan buat ini sebanyak 3 kali. Okey, yang keenam, label yang keenam ni dia warna biru, maksudnya dia rukun, dia perlu dibuat, iaitu berniat ketika membasuh muka. Berniat ketika membasuh muka. Okay, niatnya ialah nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Okey. Dan seterusnya nombor 7 iaitu membasuh muka. Ini pun labelnya warna biru, maksudnya dia rukun, dia mesti dibuat. Membasuh muka sebanyak 3 kali. Okey, tengok sini, muka dalam gambar tu. Tengok dalam gambar tu, itulah muka yang perlu dibasuh. Okey, kita balik lagi ke muka surat sebelumnya di bawah. Okey, nombor 8. Nombor 8 pun warna biru, jadi dia rukun. Membasuh tangan hingga ke siku. Tangan hingga ke siku. Ya, membasuh tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Dan dimulakan dengan tangan sebelah kanan dahulu, kemudian tangan sebelah kiri. Okey, seterusnya nombor 9. Ini pun labelnya warna biru, jadi dia rukun, mesti dibuat, iaitu menyapu sebahagian kepala. Menyapu sebahagian kepala, dia punya rambut ni. Ya, sunatnya membasuh keseluruhan kepala, kita kasih basah semua. Tapi kalau kita kasih basah depan siap pun tidak ada masalah, sebab yang rukun di depan sahaja. Tapi disunatkan kasih basah semua. Okey, basuh kepala ni sebanyak 3 kali. Okey, 3 kali. Dan nombor 10 pula ialah membasuh telinga. Ini labelnya warna merah, jadi dia sunat. Sunat membasuh telinga sebanyak 3 kali. Okey, macam mana basuh telinga? Okey, nanti saya akan letak videonya di sini. Okey, kemudian kita ke muka surat lagi sebelah, yang di bahagian bawah. Nombor 11. Nombor 11 dia berwarna biru, jadi dia ialah rukun. Membasuh kaki hingga ke buku lali. Okey, membasuh kaki hingga ke buku lali. Buku lali yang itu nampak di gambar tu, itulah buku lali. Okey, basuh kaki ni sebanyak 3 kali dan dimulakan dengan kaki yang sebelah kanan dahulu, baru sebelah kiri. Okey, yang ke-12, ini pun labelnya warna biru, iaitu tertib. Tertib. Okey, tertib maksudnya kita mesti buat ikut susunan. Jadi tengok di buku ni,
ikut nomornya 1, 2, 3, 4, lepas tu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Itu yang maksudnya dengan tertib, kita ikut urutan. Dan yang terakhir ke-13 yaitu membaca doa. Ini sunat tapi digalakkan. Doanya ialah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Okey, info. Tengok di bawah ni info. Hadas kecil ialah keadaan yang menghalang seseorang melakukan solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran kecuali setelah berwuduk, seperti kentut, buang air kecil iaitu kencing ataupun dan buang air besar iaitu berak. Ya. Ini ialah hadas kecil. Jadi kalau sudah terkentut mesti ambil wuduk balik untuk solat ataupun menyentuh Al-Quran ataupun tawaf. Suka Ustaz ingatkan, tengok yang nombor 6 sama nombor 7 ni, sebenarnya benda ni berlaku serentak. Ya, serentak maksudnya kita berniat, tapi pada masa yang sama kita pun membasuh muka. Berniat dan masa kita basuh muka tu kita niat di dalam hati. Okey. Muka surat seterusnya iaitu muka surat 100. Muka surat 100. Fahami dan hayati. Fahami dan hayati. Perkara-perkara makruh dan perkara makruh dan perkara yang membatalkan wuduk. Perkara makruh dan perkara yang membatalkan wuduk. Okey, di sini ada dia senaraikan beberapa perkara yang makruh. Makruh ni ialah benda-benda yang tidak disukai oleh Allah. Okey, dan perkara yang membatalkan wuduk pula ialah wuduk tu cancel. Dia tidak sah, dia terbatal. Okey. Kita baca dulu yang makruh. Perkara yang makruh ketika berwuduk, yang pertama ialah semasa berwuduk tu dia bercakap-cakap. Tidak makruh bercakap-cakap ketika berwuduk. Ya, yang kedua pula berlebihan menggunakan air. Buka paip tu kuat-kuat. Itu makruh sebab membazir. Yang ketiga, mendahulukan anggota kiri. Sunatnya mesti dimulakan dengan sebelah kanan. Dan yang keempat, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Maksudnya dia suruh pula. Contohkan dia malas mau berwuduk, dia cakap, mak, wudukkan aku. Ini tangan, ini tanganku, kasih basuh. Tidak boleh. Ya, itu makruh. Okey, seterusnya perkara yang membatalkan wuduk. Apa perkara yang kasih cancel kita punya wuduk? Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Ini biasanya terkencing ataupun berak ataupun kentut. Kalau berlaku tiga tu memang batal lah wuduk, terpaksa wuduk semula. Okey, yang kedua, tidur yang tidak tetap punggungnya. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Ini maksudnya kalau kita tidur baring, pandai putar ke sana, putar sini. Sebab kalau orang tidur ni, dia tidak akan sedar apa yang berlaku. Jadi kalau dia putar sana, putar sini, dia tidak tahu kemungkinan dia ada terkentut kah, dia ada terkencing kah. Jadi kalau dia tidur yang tidak tetap punggung, dia mesti, dia punya wuduk akan batal dan mesti ambil semula. Seterusnya yang ketiga, hilang akal seperti mabuk atau pitam. Kalau ini pun pitam maksudnya pingsan. Kalau ini pun berlaku, wuduknya akan terbatal. Yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Okey, kita tengok infonya. Mahram ialah orang yang haram untuk kita bernikah dengannya. Okey, maksudnya yang sini yang mahram, contohnya ibu. Kalau yang anak perempuan dia ada punya bapa, itu mahram. Tapi di sini dia tulis yang bukan mahram. Maksudnya orang lain yang bukan kita punya bapa, yang bukan kita punya mama. Kalau bersentuhan, wuduknya akan batal.
Dan yang terakhir, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan, dengan tangan ni. Okey, sentuh. Dia sentuh kubul. Kubul ialah kamu punya kemaluan tu. Okey, alat sujud kamu tu. Dan dubur ialah punggung. Ya, kalau sentuh, contoh gatal kan dia pergi garuk, itu akan membatalkan dia punya wuduk. Dia garuk dengan tangan. Kalau dia garuk di luar tidak apalah. Kalau dia garuk dari luar tidak apa, tapi kalau dia guna tapak tangan sampai masuk ke dalam, itu akan membatalkan dia punya wuduk. Okay, terus saja kerumusan. Rumusannya, wuduk yang sempurna ialah wuduk yang lengkap rukun dan sunatnya, serta meninggalkan perkara yang makruh. Itulah rumusan kepada tajuk kita pada hari ini. Okey, itu saja untuk bahagian ibadah wuduk sempurna. Okey, wuduk sempurna. Okey, semoga berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maksud sunat ni ialah benda-benda yang maksud sunat ni ialah